Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kepada yang sudah lama bersama di dalam channel ini, terima kasih admin ucapkan. Semoga Anda terus sukses dan dalam keadaan yang baik. Tentu ada tanpa bercakap panjang. Hari ini ada satu cerita. Mungkin di kalangan 30 juta lebih rakyat Malaysia tertanya-tanya, apakah orang-orang kenamaan ataupun orang-orang politik, pemimpin politik yang pernah memegang jawatan Perdana Menteri yang ditangkap masuk penjara mempunyai layanan yang spesial ataupun layanan yang istimewa berbanding dengan banduan lain, ataupun mereka sebenarnya menerima layanan yang sama. Saudara-saudara, saya mendapat maklumat. Rupanya ini keadaan bilik ataupun sel penjara Najib Razak, yaitu bekas Perdana Menteri. Saya mendapat maklumat ini daripada Kerengga, satu artikel, kerengga.blogspot.com, gigitan kerengga.blogspot.com. Tidak pasti perkara ini sahih, benar atau tidak, tapi saya hanya kongsikan kepada Anda. Jadi kita dengar sahaja. Bekas banduan dakwa, sel penjara Najib istimewa dilengkapi komputer. Seorang lelaki mendakwa Najib Razak mendapat layanan istimewa dalam penjara Kajang berbanding banduan lain yang berada di sana. Lelaki yang tidak didedahkan nama dan tempat tinggal itu berkata, selain tidak berkongsi sel dengan banduan lain, bekas PM itu juga mempunyai kemudahan seperti komputer di dalamnya. Perkara itu dikongsikan pengguna TikTok Hin Otman ketika bertemu lelaki berkenaan yang merupakan kawan lamanya. Lelaki itu dikatakan baru saja keluar dari penjara selepas menjalani hukuman 4 bulan di penjara Kajang. Penjara Najib lain, dia istimewa, bosku kita panggil. Kalau nampak dia lalu, ramai-ramai panggil bosku. Tempat tinggal dia pun lain dari kita orang. Najib duduk sel sendiri, dalam tu pun tak macam kita orang. Kita orang sel biasa. Macam Najib ni, sel dia ada basikal senam, ada komputer. Lagi special, dia boleh keluar masuk. Selalu, kalau kita pergi jumpa RO, kita nampak Najib keluar masuk. Mungkin pergi ke mahkamah, katanya, kongsinya. Namun, kata lelaki itu, ia bukan perkara yang pelik, kerana Najib adalah orang kenamaan. Katanya, hampir. Lelaki itu berkata di dalam penjara, turut bertemu dengan pendakwa, selebriti Azman Shah alias atau lebih dikenali sebagai PU Azman. Di sana juga katanya ada banduan yang perlu menjalani hukuman selama 400 tahun. Mungkin detail sampingan ataupun maklumat tambahan di mana katanya ada banduan yang perlu menjalani hukuman selama 400 tahun. Adalah satu keputusan yang pasti menggemparkan ramai. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Masih lagi ramai yang bercakap, masih lagi ramai yang berbual di sana-sini berkaitan dengan keputusan kemenangan rayuan Najib 2-1. Tiba-tiba ada yang berkata Najib menang, Anwar kecundang. Bahkan ada gesaan terhadap PMX untuk letak jawatan. Jadi saudara-saudara, walaupun Najib menang rayuan, itu tidak bermakna kepimpinan Anwar Ibrahim akan kalah, akan tumbang. Ini adalah berkaitan dengan satu dakwaan bahwa kerajaan menyembunyikan titah edendum. Tapi sebenarnya yang berlaku, saudara-saudara, berkaitan dengan titah edendum,
EMK akan buat laporan polis terhadap pemimpin pembangkang. Angkatan Muda Keadilan seluruh negara akan membuat laporan polis terhadap beberapa individu berhubung kenyataan tidak berasas yang mendakwa kerajaan menyembunyikan kewujudan titah edendum. Nah, mungkin antara cara daripada kepimpinan PN untuk menjatuhkan Anwar, tapi lain yang jadi, mereka pula dilaporkan kepada polis. EMK dalam satu kenyataan, laporan tersebut akan dibuat terhadap pemimpin pembangkang, antaranya Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, MP Hulu Terengganu Rosul Wahid, MP Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari dan S. Subramaniam. EMK memandang perkara ini sebagai cubaan untuk mencemar reputasi PM. Terdahulu PAS mendesak Anwar segera melepaskan jawatan kerana didakwa telah hilang kewibawaan. Ekoran terdapat unsur penyembunyian maklumat penting oleh kerajaan sebelum permohonan bekas PM Najib Razak difailkan di mahkamah. Nah, berkaitan dengan ini, saudara-saudara, dalam satu tulisan juga berkata, EMK seru rakan kerajaan perpaduan, jangan terpedaya permainan PN. Adakah PN cuba untuk menarik sokongan daripada UMNO dengan perhimpunan sebelum ini yang dilakukan? Kepimpinan PN bersama di dalam perhimpunan tersebut, sedangkan kepimpinan UMNO telah mengambil pendekatan bahawa tidak bersama di dalam perhimpunan Solidariti untuk Najib kerana menghormati keputusan daripada pihak-pihak berkepentingan, khususnya daripada istana dan juga daripada Ketua Polis Negara sendiri. Angkatan Muda Keadilan menyeru rakan-rakan dalam kerajaan Madani, khususnya BN, untuk tidak terpedaya dengan sentimen politik yang cuba dimainkan oleh PN. Ketua Penerangannya, Nabil Halimi, mengingatkan bahawa beberapa pemimpin PN yang sebelum ini lantang menyuarakan isu 1MDB seperti Saifuddin Abdullah dan Wan Ahmad Faisal kini mengambil pendekatan bertentangan. Perubahan pendirian ini menimbulkan persoalan tentang keikhlasan mereka dan motif di sebaliknya. Dalam masa sama, Nabil menegaskan bahawa kerjasama PHPN dalam kerajaan Madani telah membuahkan hasil yang banyak. Saudara-saudara yang saya amat hormati, berkaitan dengan isu yang panas ini, apa komen Anda?